Jadi tuan-tuan mulia, apabila berlaku ketidakseimbangan dalam dua tanggungjawab ni, bila satu orang tu dia lebihkan amal-amal infradi dia, ini akan menyebabkan akan berlaku kekurangan dalam kerja dakwah. Bila dia utamakan amal-amal infradi dia, menyebabkan dia akan melakukan kekurangan dalam usaha dakwah. Dan bila usaha dakwah ditinggalkan, maka akan tersebar kesesatan. Bahkan bukan hanya ditinggalkan, bila usaha dakwah itu terhenti sekejap pun, walaupun usaha dakwah itu terhenti sekejap, tasalsul dia punya istiqamah dia, berterusannya usaha dakwah itu terganggu, dihentikan beberapa hari, itu pun sudah cukup untuk menyebabkan kesesatan bagi umat. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat ini perlu melakukan kerja dakwah ini tuan-tuan mulia secara berterusan. Bukan hanya kerja dakwah yang kita buat ni tuan-tuan mulia untuk satu orang tu dapat amal agama dalam kehidupan dia. Bila dia dapat amal agama, dapat jaga sembahyang, dapat sempurnakan perintah Allah dalam agama dia, dia tinggalkan usaha dakwah. Bukan itu tuan-tuan mulia. Kerana bila dia tinggalkan usaha dakwah, agama yang dah ada dalam diri dia tu tidak akan kekal dalam diri dia. Walaupun dia agama dah sempurna, dia buat usaha dakwah agama dah sempurna dalam diri dia. Tapi apabila dia tinggalkan usaha dakwah, dia tinggalkan usaha agama, kesempurnaan agama yang dah wujud dalam diri itu pun akan hilang. Agama tadi tidak akan kekal dalam diri. Oleh kerana itu, datangnya agama yang sempurna dalam hidup kita sendiri, ini bukan intihar, ini bukan penghujung bagi usaha kita. Ini bukan noktah terakhir bagi usaha kita. Agama dah sempurna dalam diri saya, iman saya dah sempurna, amal saya dah sempurna, saya dah boleh berhenti buat kerja dakwah, saya sibukkan diri saya dalam amal-amal tadi. Tidak. Tapi kalau satu orang tu setelah agama dah sempurna pun dalam diri dia, kalau dia tinggalkan kerja dakwah tuan-tuan mulia, dia tinggalkan usaha dakwah, agama yang dah ada dalam diri dia pun lama sikit demi sikit akan keluar daripada kehidupan dia. Jadi usaha agama ni tuan-tuan mulia adalah usaha yang berterusan. Usaha yang berterusan yang satu orang tu kena buat dan tidak boleh tinggalkan walaupun untuk seketika tuan-tuan mulia. Hatta dia tak boleh utamakan dia punya tanggungjawab amal ifradi dia tak boleh utamakan di atas tanggungjawab ijtimai dia tuan-tuan mulia. Jadi setiap daripada kita lah bertanggungjawab atas agama, atas seluruh umat. Atas seluruh umat kita bertanggungjawab. Apa saja kekurangan yang berlaku dalam agama di seluruh dunia tuan-tuan mulia, setiap daripada umat ni bertanggungjawab. Dan dia tidak boleh tinggalkan kerja tanggungjawab dia ini tuan-tuan mulia. Musa AS, dia telah tinggalkan kaum dia untuk beberapa hari. Dia telah buat usaha atas Bani Israel dah banyak puluh-puluh tahun dah buat usaha. Tapi kerana nak beribadat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang perintah Musa AS datang kepada dia. Beribadat, datang bermunajat dengan dia, bawa 70 orang Bani Israel bersama-sama dengan dia. Jadi dia punya semangat, dia punya keinginan nak berjumpa, nak bercakap dengan Allah, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala tadi, telah menyebabkan dia telah tinggalkan kaum dia telah pergi lebih dahulu dengan cepat pergi untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama 40 hari Allah Subhanahu wa taala telah panggil Musa AS untuk bermunajat dengan dia. Dan 40 hari ni tuan-tuan miqat, tempoh masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pandang remeh 40 hari ni tuan-tuan. Inilah masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Musa AS pun nak bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia diberi masa 40 hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan mulia, Musa AS telah pergi kerana dia punya syok, dia punya jazbah, kegairahan dia nak berjumpa, nak bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, nak bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah pergi awal dan tinggalkan kaum dia. Dan Allah Subhanahu wa taala tanya Musa AS, dalam Al-Quran ada kisah ini. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada Musa, bagaimana dengan kaum kamu? Musa AS jawab, mereka ada di belakang aku. Aku telah datang awal, mereka sedang menyusul di belakang aku. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa inna qad fatanna qaumaka. Di sini fa tuan-tuan melihat fa sababiyah. Oleh ulama dia tahu apa maksud fa sababiyah tuan-tuan melihat, yakni fitnah yang telah berlaku pada Bani Israel, yang telah menyebabkan Bani Israel ini sesat, telah sesat dan menyembah patung anak lembu dari tuan-tuan mulia. Sebab dia kenapa tuan-tuan mulia? Musa AS telah tinggalkan kaum dia. Kerana bukan Musa AS telah tinggalkan dakwah, dia cuma pergi awal menyembahkan selama 40 hari. Dia telah pergi awal untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun sebelum ni dia dah bertahun-tahun buat usaha dakwah dalam Bani Israel. Dah bertahun-tahun dia buat dakwah dalam Bani Israel. Tapi kerana beberapa hari saja ditinggalkan, dakwah ditinggalkan dalam Bani Israel, telah menyebabkan kesesatan telah tersebar dalam Bani Israel. 600,000 bilangan Bani Israel yang bersama-sama dengan Musa AS pada ketika itu. Dalam 600,000 tadi tuan-tuan mulia, dalam masa 40 hari, sebanyak 588,000 telah sesat. 588,000 telah mula sembah anak patung anak lembu. Samiri telah sesatkan mereka. Mereka kata Musa telah pergi berjumpa dengan Tuhan dia telah lupa pada kamu. Musa telah lupa pada kamu. Sekarang kamu nak beribadat, kamu kena ada Tuhan ni. Patung anak lembu ni, ini Tuhan kamu. Kamu beribadat pada dia. Jadi Musa AS yang asal dapat tanggungjawablah Musa AS. Harun AS dia dapat nubuah disebabkan permintaan Musa AS untuk bantu dia. Ushdud bihi amri wa asyrikhu fi amri, untuk kuatkan aku, untuk aku bawa dia bersama-sama dalam urusan dalam kerja dakwah aku. Jadi asal diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala Musa AS. Jadi bila Musa AS telah tinggalkan kaum dia selama 40 hari tadi tuan-tuan mulia, 588,000 telah sesat, Bani Israel telah sesat. Cuma tinggal 12,000 saja. Cuma tinggal 12,000 saja yang tidak sembah anak patung tadi. Dan mereka yang sembah anak patung ni kata kami tidak akan tinggalkan menyembah anak patung anak lembu ini sehingga Musa AS balik kepada kami. Jadi ini tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham betul-betul perkara ni tuan-tuan mulia. Apabila dakwah ditinggalkan walaupun untuk sementara waktu, maka ini menjadi asbab kesesatan bagi umat. Menjadi asbab kesesatan bagi umat tuan-tuan mulia. Jadi oleh kerana itu dakwah adalah usaha yang berterusan. Usaha yang perlu buat secara berterusan. Walaupun satu orang tu agama dah sempurna dalam diri dia perlu terus berterusan dalam usaha agama. Kalau tidak agama, walaupun agama dah sempurna dalam umat sekalipun, usaha agama itu perlu diteruskan. Kalau tidak, agama ni tidak akan kekal dalam umat. Agama ni akan keluar daripada kehidupan umat. Jadi tuan-tuan mulia, untuk kekalnya, bakalnya agama dalam umat ni, usaha ni perlu diteruskan tuan-tuan mulia. Usaha ni perlu diteruskan secara berterusan. Usaha ni perlu dijalankan. Kalau tidak tuan-tuan mulia, kaedah Allah Subhanahu Wa Taala, bila Nabi datang, usaha dakwah dijalankan, maka hidayat datang. Tapi kalau bila Nabi mati, usaha dakwah terhenti, maka agama akan keluar daripada kehidupan manusia. Jadi ditinggalnya usaha agama, ditinggalnya usaha dakwah, tertinggalnya usaha dakwah adalah asbab kesesatan bagi umat, rosaknya iman, lemahnya iman umat ini, dan asbab rosaknya yakin umat ini tuan-tuan yang mulia. मेहनत की इस अहमियत को सामने रखकर इरादे करो। मेहनत की इस अहमियत को सामने रखकर इरादे करो। सिर्फ चिल्ले 4 महीने की बात नहीं है। मकसद तो गालिब रहता है, जमाने पर भी, जरूरियात पर भी। मकसद वक्ती नहीं होता, जरूरतें वक्ती होती हैं। मकसद तो गालिब होता है, जमाने पर भी, जरूरत पर भी। ताजिर तिजारत 2-4 दिन के लिए नहीं करता, मरने तक ताजिर है। काम को मकसद बनाकर दावत में तसलसल बाकी रखना, इबादत में तरक्की के लिए इस मकसद को सामने रखकर हिम्मत फरमाओ। Ya tuan-tuan mulia, kita kena bagi azam, bagi niat kita untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk buat kerja ini tuan-tuan mulia, dengan jadikan kerja ini sebagai maksud kita, sebagai maksud hidup kita, dengan penuh rasa kepentingan, dengan penuh rasa kebesaran kerja ini, dengan penuh rasa pentingnya kerja ini, sebenarnya dengan jadikan usaha ini sebagai maksud hidup kita tuan-tuan mulia, kita kena buat azam semua insya-Allah. हिम्मत करके खड़े होकर फरमाओ। Bangun insya-Allah. Bangun. 4 महीने के लिए untuk 4 bulan tuan mulia. माशाअल्लाह तुan, bagi nama tuan, माशाअल्लाह। जो उलमा हैं साल के लिए फरमावे। माशाअल्लाह 4 bulan bangun insya-Allah. माशाअल्लाह, bagi nama tuan, masyaallah. Bagi nama tuan, 4 bulan tunai tuan, 4 bulan tunai ya, daripada istimewa ni 4 bulan tunai. 4